Assalamualaikum and salam sejahtera to all student account batch 05. So welcome back to my YouTube channel. So I am Miss Nisa. So I will guide you macam mana untuk completekan kerja khusus accounts bagi tahun 2022. Okay. So inilah bahagian yang ke-18 yang mana ini antara bahagian yang penting. Okay, Miss akan terangkan pula berkaitan dengan pelarasan. Okay. And actually pelarasan for this year punya kerja khusus is quite easy, tak susah sangat lah. So I rasa tak ada masalah lah untuk you nak completekan for this. But by the way, sebelum kita teruskan dengan kita punya guideline video kerja khusus account, so boleh tak Miss nak minta you all yang mana masih lagi belum subscribe, do support me dengan subscribe punya YouTube channel Cikgu Pakar Kikir by Miss Nisa. Free je, just tekan je kat bawah, tekan je saja button subscribe. Dah, kalau dah, make sure you tekan like on my video and then share my video. And also if you have any question, just drop your questions in the comments below. Alright? Okay, so if you are ready, so let's go dengan bahagian yang seterusnya, bahagian ke-18 berkaitan dengan senarai pelarasan. Let's go! Alright, so sebelum Miss teruskan dengan Miss punya guideline, so here sedikit information for those siapa yang masih lagi mencari tuition, okay, untuk bagi subjek accounts, Maths dan juga Admaths, you boleh directly WhatsApp Miss segera di nombor begini, nombor ini, okay, ataupun you boleh je pergi dekat link description, dekat bahagian description ada link, you just tekan saja di sana, okay, untuk direct WhatsApp dengan Miss berkaitan dengan kerja, dengan tuition bagi ketiga subjek lah. So this one is open for Form 4 and also Form 5. Mana yang Form 5 yang lupa dengan syllabus Form 4, tak ada masalah, you pun dialu-alukan untuk join punya kelas bagi level Form 4 juga. But ingat okay, segala jadual adalah tetap, okay, dan katalah timing you ada clash, don't worry, sebab saya cakap RM35 untuk satu subjek bagi sebulan. Sebulan, maksudnya sebulan akan ada 4 session, ialah dia punya price, dan termasuk sekali Miss akan provide unlimited playback video. So means that if let's say timing ni dia clashing dengan you punya jadual apa-apa sahaja, you ada urusan dan sebagainya, tak ada masalah, you boleh tengok juga I punya kelas berulang kali. Walaupun you join pun, you boleh you akan dapat juga video playback ni sebagai revision di masa akan datang. Okay, so cepat-cepat WhatsApp Miss segera selagi registration masih lagi open. Okay, alright, so if you are ready, so let's go, kita pergi bahagian yang seterusnya berkaitan dengan pelarasan. Okay, untuk berkaitan dengan pelarasan actually tak susah sangat pun. Awak just rujuk sahaja di bahagian kertas soalan, okay, di muka surat I think page 3. Ya, okay. Dekat muka surat 3 tu dia minta awak buat perasan. So tak ada masalah, awak boleh teruskan sahaja, okay. So kalau itu dekat sini yang A, dia ada bagi tahu berkaitan dengan sewa rumah. Kalau you perasan urus niaga kita memang tak ada berkaitan dengan kita bayar sewa. Sedangkan kita berniaga, kita perlu membayar sewa. Tapi kenapa tak bayar? Oh, rupanya sewa tersebut dia dah gabung sekali, sebab kan perniagaan tu dia tak ada kedai, tapi dia buat di mana? Dibuat di rumah. So kiranya sewa rumah tu ibarat dia adalah a part of tu, adalah sebahagian tu adalah untuk sewa perniagaan, okey. Tapi itu kita buat kemudian, okey. Lepas tu dekat bahagian B dia cerita pasal utility. Okey, dekat sini kata apa? Utility 40% adalah untuk perniagaan, kediaman adalah 60%. Sebab hari tu kalau you ingat lagi, kita ada urus niaga berkaitan dengan utility. Okey, dekat muka surat 13, 28 hari bulan 4, pembayaran utility yang awak buat tu sebenarnya termasuk kediaman dan juga perniagaan. So itu kita kena asingkan lah. So, ingat lagi dalam accounts kita ada entity berasingan. So dia berkaitan dengan pemilik dan perniagaan perlu diasingkan apabila kita nak record berkaitan dengan perakaunan. Okey. Okay, so I dah buat list siap-siap dekat sini, okay, untuk mudah awak refer sebenarnya. Okay, sekejap ya. Okay, so here we go. Okay. Oops. Alright. Okay, here. Okay, so untuk perasan yang pertama yang you akan buat adalah berkaitan dengan inventory akhir. Okay, memang dekat muka surat 3 tadi dia tak ada mention, tapi awak semua kena tahu awak dah buat, awak dah belajar berkaitan dengan milikan tunggal punya account, yang mana bila berkaitan dengan inventory akhir, dia akan masukkan dekat dalam maklumat tambahan. So you kena mention lah, inventory akhir dinilaikan sebanyak berapa. Okay, yang ini awak akan rujuk semula di lampiran G awak. Okay, siapa yang belum siap boleh tengok video Miss ni awal-awal. Tak ingat, either is part 3, part 4, part 5, I tak ingat. You boleh tengok balik video Miss sebelum ni. Miss ada terangkan berkaitan dengan inventory.
Okay, inventory akhir ni Miss ambil daripada setiap kad inventory, tapi Miss akan ambil di bahagian bawah sekali punya mam. So maka Miss akan letakkan bagi setiap produk makanan kering kita. So this is my amount. So setiap orang amount dia berbeza-beza, tidak boleh sama. Memang tidak boleh. So amount di semua ni Miss ambil daripada kad inventory yang sebelum ini. Okay, so kiranya I punya inventory akhir bernilai 4582. So I masukkanlah dekat I punya pelarasan. So inventory akhir adalah sebanyak 4582. Okay, I tulis je lah. Maksudnya tak ada pengiraan. So this one I buat 4 kolom Okay, bilangan, pelarasan apa, urus niaga apa dan pengiraan untuk awak senang tengok. Okay, so yang ini I just pergi saja dekat lampiran G. Awak boleh tengok balik awak punya masing-masing punya kerja khusus. Di muka surat berapa, awak boleh tengok di muka surat, di lampiran G kan. Awak boleh tengok dekat lampiran G. Muka surat berapa pun Miss tak ingat dah. Kejap ya. Muka surat 22. Okay, muka surat 22 lampiran G, awak boleh tengok dekat sana saja. Okay. So kat sini awak akan ambil dia punya inventory. So macam tadi Miss punya amount adalah 4582. So itu adalah Miss punya inventory akhir. Awak punya awak akan ambil amount awak. Okay. So this is my number 4582. Selesai. Okay. Yang kedua berkaitan dengan utility. Okay, utility diagihkan kepada 4%. Ini Miss bukan buat ayat sendiri ya. Miss ambil balik ayat yang ada di muka surat 3 tadi. Yang mana dia kata utility, alright, perniagaan adalah 40%, manakala adalah kediaman adalah 60%. Okay, so untuk utility, awak tengok balik dekat awak punya urus niaga di muka surat 13. Awak tengok balik awak punya urus niaga di muka surat 13. Okay, sekejap ya. Okay, muka surat 13 kita ada bercakap pasal membayar utility. Okay, pada 28/8. This one. Okay, bayar bil-bil utility berjumlah sekian-sekian. Ini adalah amount semua orang berbeza. Macam Miss ambil 400. Jadinya Miss akan buat dekat situ 400. Okay, maksudnya macam ni. Kita dah bayar utility dan utility tersebut tu kita bayar untuk kediaman plus dengan perniagaan. Okay, so apa yang kita boleh simpulkan kat sini adalah ibarat macam kita ambil duit syarikat untuk bayar bil elektrik rumah kita. Dengar kita ambil duit syarikat, untuk bayar bil elektrik kita. So itu adalah sebenarnya apa? Dia adalah satu ambilan. Kenapa ambilan? Sebab ambil duit syarikat untuk bayar bil elektrik kita. Okay, jadinya kat sini I akan cari utility untuk yang kediaman punya. So tadi I bayar berapa? 400. Tengok kalau awak letak 300. So didarabkan dengan amount tersebut lah. Okay, so kat sini I akan ambil 60% darabkan dengan 400. Oh, by the way, I just nak remind for student yang ambil I punya amount sebiji-sebiji, please be careful. I dapat call daripada salah seorang cikgu di sekolah mana, I'm not sure. Okay, dia minta I remind dekat student dia sebab dia check ada student dia ambil an amount sebiji macam amount I. Dan cikgu dia minta dia redo balik dia punya kerja khusus. So, watch out. Bukan student saja akan tengok video I, cikgu-cikgu sekolah juga, and mungkin pentaksir juga akan tengok I punya video. So, please tolong jangan ambil amount sebiji sama macam I. Sebiji pula. Sama amount dengan I. Okay, nanti yang akan efek adalah awak. Penat kan? Nak kena redo balik. Penat kan? So, tolong jangan ambil amount sama. Okay, dan by the way, for those makluman semua, sebenarnya amount I buat ni, I ada tukar-tukar. So kalau you rasa ada intention untuk ambil daripada first sampai habis I punya amount, minta maaf, ada juga beberapa amount I tukar balik. Sebab I nak elakkan daripada peniruan berlaku. Okay, I tak boleh lah sebab ada cikgu call bagi tahu ada student dia ambil sebiji macam Miss, I cannot. I tak nak bertanggungjawab untuk action yang macam tu. So that's why I akan suggest tukar. Setiap kali video I akan tukar. Okay, so please be careful, alright? Okay, so 60% darabkan dengan 400, I dapat RM240. So nanti 240 tu I akan adjust, yang mana I akan masukkan ke dalam ambilan. Sebab apa? Menunjukkan 240 tu adalah ambilan, bukan untuk kadar bayaran bagi perniagaan. Okay, so yang itu nanti I akan adjust dekat bahagian journal. Okay, maksudnya macam ni. Maksudnya, okay, nanti kan kadar bayaran hari tu kita letak RM400, betul? So RM400 tu kita
adalah termasuk dengan kediaman dan perniagaan. Jadinya kita tak boleh include personal. So nanti dekat bahagian kadar bayaran, dekat bahagian utility awak akan keluarkan. So nanti apa yang awak akan buat, dekat bahagian utility awak akan tolakkan, okay, sebanyak 240. Alright, okay, tak lah. Akan tolakkan dekat bahagian utility ataupun kadar bayaran lah. Okay, I akan tolakkan dekat bahagian ini sebab apa? Dia tak boleh include. Tiba-tiba dia hilang. Sekejap tak ada magic. Dia buat magic pula video kali ni. Okay, and then dekat ambilan sebelum tak pernah ada, maka nanti dekat ambilan awak kena tambahkan lah. Sebab kita tak ada buat apa-apa ambilan kan. Tapi for now kita ada ambilan. So nanti yang ini awak kena masukkan. Alright, okay. So itu adalah berkaitan dengan nombor 2 punya perasan. Okay. Yang ketiga pula berkaitan dengan susun nilai. Okay. Untuk susun nilai, Miss ambil daripada soalan di muka surat 3. Yang mana dia bagi tahu dekat sebahagian C. Aset bukan semasa disusun nilaikan seperti yang berikut. Yang mana lengkapan dia akan darabkan dengan 10% menggunakan kaedah garis lurus. Manakala untuk kenderaan adalah 15% menggunakan kaedah bagi berkurangan. Okay. So awak just follow saja. Rate ni awak tak perlu tentukan. Dia memang dah beri, awak follow saja. And by the way, for lengkapan kenderaan, semua orang adalah sama. Sebab kita tak ada berkaitan dengan kita beli aset baru ke, masa urus niaga lampiran C. Memang tak ada, semua orang akan sama. So don't worry, for this one memang semua orang akan sama lah. Okay. So jadinya awak tengok balik dekat awak punya imbangan duga yang sebelum ni, kan? Yang mana kenderaan 20,000, lengkapan 3,000. So I akan buat lengkapan dulu sebab tadi dia sebut berkaitan dengan lengkapan dulu kan. Lengkapan 10% garis lurus. Okay, so I akan buat dulu untuk lengkapan. Okay, lengkapan disusun nilaikan dengan kadar 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Okay, dengar dia kata apa? Setahun. Sekarang ni awak bukan buat untuk setahun, awak buat untuk sebulan saja. But for this rate is for 1 year punya. So is tak berbaloi lah awak nak kira untuk setahun sedangkan awak baru guna untuk sebulan. Macam tu. Okay, jadi apa awak akan buat? Sebab dia kata kaedah garis lurus, awak terus darab directly, tak perlu tolak dengan SNT ke apa. Okay, so 10% times kan dengan 3,000. 3,000 semua orang sama ya. Okay, tapi sebab dia sebulan, maka I akan darab 1/12. Sebab kalau you tak darabkan dengan 1/12, maksudnya you sedang mencari susun nilai untuk setahun punya amount. Sekarang you bukan buat account untuk setahun, you buat account untuk sebulan. So you jangan salah kira. Okay, and then nanti you akan dapat amount 25. Okay, so nanti apa working yang you akan buat? Working dia adakan adanya susun nilai, maka nanti you akan tambah dekat susun nilai. Okay, dan juga awak akan tambahkan dekat SNT. Okay, you akan tambah dekat susun nilai dan SNT. Kenapa? Sebab susun nilai untuk bulan ni masih lagi belum dikira. So dekat awak punya imbangan juga memang tak ada perkataan susun nilai sebab belum lagi kira. Dan kenapa kena tambah dengan SNT? Sebab SNT tu yang awak nampak di imbangan juga adalah SNT bagi bulan lepas. Okay, bagi bulan lepas. Yang bulan ni masih lagi belum kira. So, bila dia kata SNT, maksudnya susun nilai yang kita kumpulkan daripada first time kita beli aset tersebut sehingga current time, waktu sekarang. That's why kenapa you kena tambah. Sebab tu nama dia terkumpul, you kena pluskan dia. Okay, so you just plus saja 25 dekat SNT, and then for SN you tambah saja dekat imbangan juga. Okay, later on kita akan buat yang itu. Alright. Okay, seterusnya, kenderaan is a 15%. Ini pun sama, I ambil saja di muka surat 3, dia dah bagi. Cuma dia menggunakan kaedah bagi berkurangan. Semua orang kena tahu kaedah bagi berkurangan adalah percentage kena darabkan dengan cost and minus with SNT. Dia tak sama dengan kaedah garis lurus, kaedah atas kos, kaedah ansuran tetap. Kalau yang ini you just ambil percentage, you just terus darabkan dengan kos. Okay, sebab ini bagi perkurangan ataupun kita bagi kaedah nilai buku, so you kena minuskan dengan SNT. Okay, ini awak just tengok keimbangan duga je. So kenderaan is a 20,000 and then SNT untuk kenderaan is a 5,550. Minuskan dia. Alright, so here we go. So 15% times 20,000. This one is the cost, and you minus with the SNT 5,550. And remember the percentage is for 1 year. Now we are calculate for 1 month punya transaction. So then you times dengan 1/12. Okay, then you get the number. The amount is 180.63. Okay, by the way, all the amount we need to calculate dalam nombor yang tak perlukan perpuluhan. Okay, tak perlu sen. Jadinya I just
bundarkan saja. So 180.63, this one is more than 5, so your answer will be RM181. So this is your number. Okay, so this one same goes dengan yang dekat atas ni. So you just plus saja dengan susun nilai, and then you also plus with S and T. That's it. Okay, later on kita akan adjust kemudian. Okay, I just inform saja. Okay, settle untuk perasan yang keempat. Okay, perasan yang kelima. Okay, tengok dekat perasan yang kelima. Okay, dia bercerita pasal apa? Dia bercerita berkaitan dengan peruntukan hutang ragu. See? Peruntukan hutang ragu mengikut kadar yang sesuai. Okay, mengikut kadar yang sesuai, everyone, you are free to, okay, untuk tetapkan, okay, you punya rate bagi PHR. Okay, rate you boleh letak 1% hingga ke 4% maybe. 5 boleh juga tapi terlalu besar. Okay, so macam I ambil in the middle, I just ambil 2%. Okay, so tak kisah, ambil 1% boleh, 2% boleh, 3% boleh, 4%. Okay, ingat untuk rate untuk peruntukan hutang ragu akan darabkan dengan ABT bersih. Means that your final the final total of your ABT lah, account belum terima. Okay, so macam mana awak nak tahu ABT awak punya amount? Jap, I tulis dulu dia punya perkataan. Okay, dia punya perasan kita tulis kat sini adalah peruntukan hutang ragu dengan kadar 2% atas ABT. This one is not a fix. Everyone boleh letak apa-apa number. Macam I bagi range tadi lah. Okay, atas ABT. Untuk ABT ni you akan just total up saja daripada you punya imbangan duga. Okay, yang kita buat video yang sebelum ni lah. Okay, so dekat imbangan duga sebelum ni kita ada ABT kan, agent P, Q, S, T. So I just total up all the amount, then I get 10,140. Itu amount I. Okay, so apa yang akan buat? I akan darabkan dia. So 2% times 10,140. Then I dapat RM202.80 sen. Tapi ingat tak boleh ada sen, so means that I akan bundarkan dia. So my answer will be RM203. Okay, and I tengok dekat bahagian baki awal sebelum ni, yang page 2 tu kan, yang dekat bahagian baki awal tu dia tak ada tulis PHR. So I just assume that this is the first month yang dia baru wujudkan dia punya PHR. So bila I anggap dia baru wujudkan PHR, so I anggap dia sebagai satu kos. Kenapa sebagai satu kos? Okay, macam ni, simple. On the previous month, dia tak ada buat apa-apa peruntukan ragu. You kena ingat peruntukan ragu ni apa? Bila you ada ABT, and then you tak boleh assume all your ABT, pelanggan you tu 100% akan bayar hutang you. So you akan letak satu perasaan curious. I rasa lah daripada all this amount 10,140, I think maybe 2% daripada this amount tak boleh bayar hutang I. So kita ada letak satu macam reserve lah macam tu. Okay, so jadinya dia akan jadi satu cost kan. Bila you tengok you ragu-ragu ABT tak boleh bayar, you adalah satu, I rasa ragu-ragu dengan ABT I lah, I rasa tak bayar. So it's not good, is it, for our company? So that's why I said this one adalah kita anggap sebagai penambahan hutang ragu. Dia adalah satu belanja kepada kita. Okay, jadinya apa yang akan buat? I akan tambahkan dekat bahagian hutang ragu. Sebenarnya adalah penambahan hutang ragu. And then I juga akan tambahkan dekat bahagian mana PHR. Okay, all these two item I akan just wujudkan sebab memang tak ada pun dekat imbangan duga sebelum ni. Okay, so this is the amount lah. Alright, tak apa, nanti kita akan buat. Okay, settle untuk PHR. So this is the amount. Alright. Okay, number 6. Okay, number 6 sampai number 11 I just rujuk dekat bahagian D. Okay, nombor 2 dia kata apa? 2 item kesilapan ketinggalan. Maksudnya the transaction is there. Transaction itu ada, tetapi kita tak recordkan dia. Yang ini you boleh create anything lah. Tapi yang kita nampak kat sini, yang ini I boleh relatekan dengan yang A tadi. Yang mana dia kata anda menjelaskan bayaran sewa. Kita memang dah bayar sewa rumah dah pada awal bulan. Tetapi okay, dia bayar menggunakan wang peribadi, yang mana kita akan anggap 40% adalah kegunaan untuk perniagaan, 60% adalah untuk kediaman. Jadinya amount tu you boleh tak apa-apa. You boleh create anything. Okay, so jadinya let's say I create here is 1,000. Let's say I said here is 1,000. Jadinya 40% adalah perniagaan. Bila dia kata, dengar betul membayar sewa menggunakan wang peribadi. So ibarat dia apa? I pakai duit I
untuk bayar sewa perniagaan. So ibarat pemilik dah ambil duit dia, duit peribadi masuk ke perniagaan. Peribadi masuk perniagaan. So itu adalah satu modal. Kalau kita ambil duit daripada perniagaan, kita guna untuk peribadi, itu kita panggil ambilan. Nampak tak? Dia terbalik. Kita ambil, macam ibarat macam awak lah. Awak ambil duit awak untuk bayar dulu gaji pekerja. Awak tak pakai duit syarikat, awak pakai duit awak. Sebab syarikat tengah tak duit. So itulah satu modal. Okay, walaupun tu syarikat, alah tak apalah syarikat kita, tak apa, pakai je duit kita. Tak boleh sebab perniagaan adalah perniagaan. Kita dengan perniagaan adalah satu benda yang berasingan. Tak boleh kita anggap, oh it's okay, ni perniagaan tak boleh. Tetap kena record. So we assume as a modal because we take the money, okay, from our punya peribadi lah, personal kita, and then kita guna untuk perniagaan. So I akan buat 40%. So I assume I punya sewa is 1,000, okay. So 40% adalah bayaran untuk perniagaan. So I akan buat kat sini 40% darabkan dengan 1,000. Sorry, I want to change the color first. 40% timeskan dengan 1,000, then I get 400. 400 ni I akan buat apa? Sebab I ambil duit I untuk bayar perniagaan, maka nanti I akan tambahkan dekat modal. And then tadi ada sewa kan, maka I akan wujudkan sewa. Sebenarnya sewa ada. Now kita nak record lah. Benda kita record tak sebelum? Tak. Sebab tu kita panggil sebagai kesilapan ketinggalan. Sebab kita tak record lagi ni. Okay, tapi untuk yang ketujuh ni, sebab dia minta 2 kan, dekat page tadi kan, minta 2 kan. Yang ni you boleh create anything. You boleh create cerita pasal you ada buat promosi ke, you ada buat you ada dapat commission daripada you punya ABB ke, you bagi commission kepada ABT you ke, apa lagi? Apa-apa saja transaksi lah yang sebenarnya ada tapi kita sebelum tak record. Ni contoh macam I. So you depends pada you nak buat apa. Okay, macam I buat apa, I ada bayar promosi dengan check sebanyak 250. Mungkin lah I ada buat FBX kan. Contoh I buat FBX untuk orang datang hari Sabtu datanglah ke Pasar Tani. Sabtu datanglah ke Pasar Tani untuk beli makanan kering I buat benda tu, I kena bayar. Contoh lah, I kena bayar. Ataupun I bayar dekat pihak organisasi Pasar Tani untuk buat promosi I punya produk. Kita tengoklah macam mana kan. So I buat kat sini membayar promosi dengan cek sebanyak 250. Tapi urus niaga ini masih lagi belum dicatatkan. I lupa. Tapi benda dah berlaku. So ni tak ada apa-apa pengiraan. Just 250 saja. Cuma nanti apa cara I akan adjust adalah, okay, promosi tu ada kan, maka nanti I akan wujudkan promosi. I akan wujudkan promosi. And then I akan tolakkan dekat bank. Sebab apa? Dia kata dia bayar menggunakan cek. So sebenarnya duit I ada tolak dekat bank, tapi hari tu I lupa buat. So nanti dia I akan adjust macam tu. Okay, contohlah kalau awak kata awak ada bagi commission dekat awak punya ABT. Sebab ABT awak banyak ambil produk dekat awak nak bagi commission. So apa transaksi dia? Awak akan tambah dekat commission. And then dekat ABT ataupun awak dah bayar dekat ABT, just letak je lah. Awak bayar commission menggunakan cek. So awak tambah dekat commission and then awak tolak dekat bank. Kenapa? Sebab awak dah bayar commission dekat ABT awak. So boleh letak apa-apa. Promosi, commission, apa-apa saja. Okay, selesai untuk nombor 7. Okay, nombor 8. Nombor 8 berkaitan dengan belanja prabayar. Kenapa saya cakap pasal belanja prabayar? Sebab dekat sini muka surat 3 ada bercerita pasal belanja prabayar. Okey, satu item berkaitan dengan belanja prabayar. Okey, ini semua orang akan sama Kalau you ingat lagi, kalau you masih ingat lagi berkaitan dengan belanja prabayar dekat muka surat 9. Okey. Di muka surat 9 pada 1/4 yang dia ada bayar lesen pembaharuan perniagaan sebanyak RM60. Tak silap miss ya. Dia ada bayar untuk RM60. Tapi dia kata apa? RM60 tu dia bayar untuk setahun. Sedangkan kita baru sekarang ni kita tengah buat untuk sebulan saja. So apa you akan buat? You akan ambil 11 bulan ni adalah terlebih lah ni. Sebab kita buat sebulan saja kan. So lagi 11 bulan adalah prabayar. So macam mana nak kira? You akan buat 60
darabkan dengan 11/12. So jadinya RM55 ni adalah sebagai lesen prabayar. Nanti dekat lesen awak kena tolak sebab apa? Sebab dia dah termasuk untuk 11 bulan akan datang. Sedangkan kita hanya kira untuk sebulan saja. Alright? Dan awak akan tambahkan dekat lesen prabayar untuk menunjukkan adanya pembayaran lesen secara advance. Lesen prabayar ni maksudnya kita bayar advance dulu. Okay? Okay, so ini adalah adjustment. Alright, okay, this one semua orang sama. Okay. Okay, seterusnya yang ke-9 adalah berkaitan dengan belanja belum bayar. Kalau tengok dekat muka 3, dia suruh kita buat 2 item belanja yang masih lagi belum bayar. Okay. So, item yang pertama I buat adalah berkaitan dengan gaji. Gaji memang kita dah bayar. Tapi kalau perasan kita baru bayar gaji pekerja. Gaji pemilik tak bayar lagi. Walaupun kita milik, kita tetap kena dapat gaji. Sebab kita dah bagi tahu kita ada gaji. Okay, as a pemilik. So, gaji pemilik belum bayar adalah sebanyak RM2,000. Ini pun kita dah tulis dekat bahagian profil perniagaan. Masih ingat? So, tolong take note. Okay. Jadinya apa awak akan buat? Tak ada calculation. The amount is just 2,000. Awak just nanti dekat bahagian gaji awak tambahkan dia. Sebab gaji bukan gaji pekerja je. Gaji pemilik pun di-include. And then sebabkan dia belum bayar, nanti awak akan tambahkan perkataan gaji belum bayar. Itulah adjustment yang awak akan buat nanti. Okay. Okay, next. Satu lagi belanja belum bayar adalah berkaitan dengan faedah atas pinjaman. You kena alert. Walaupun dia tak cakap apa-apa, tapi kena ingat, bila kita buat pinjaman mesti ada faedah. Dan macam mana dengan percentage? Kalau awak tengok balik dekat bahagian muka surat 2, dia cakap situ pinjaman 4%. 4% tu maksudnya adalah faedah. Dan 4% adalah faedah untuk setahun. Okay, dan kita ada membuat pinjaman sebanyak RM15,000. So, macam mana awak nak kira faedah pinjaman belum bayar awak ni? So, awak akan kira dekat sini, RM15,000 darabkan dengan 4%. Tapi ingat 4% adalah faedah untuk setahun. Awak nak kena darab, awak tengah kira untuk sebulan saja. So, awak akan darabkan dengan 1/12. So, faedah pinjaman awak yang perlu dibayar adalah RM50. Tetapi masih lagi belum bayar. Okay, so nanti apa awak akan buat? Benda ni belum record kan? So, awak just tambahkan saja dekat faedah atas pinjaman. Nak tunjuklah ada, bulan ni ada faedah tapi tak buat lagi. Okay. Dan kita ada, belum bayar kan? Maka nanti you akan wujudkan perkataan faedah atas pinjaman belum bayar. Sebab awak tak bayar lagi dia. Okay. Tak ada tolak kat bank tunai sebab you belum bayar. Kalau ada, mesti kita dah tolak hari tu. Okay. Okay, selesai untuk 10. Okay. Yang ke-11 adalah berkaitan dengan, dia minta kita buat satu item hasil belum terpoleh. Masih ingat awak masih ingat lagi tak? Yang mana kita ada dapat tempahan daripada customer. Dia dah bayar kita awal, siap-siap. Tapi sebenarnya tempahan tu dia akan ambil bulan Mei. Tapi dia dah bayar bulan April. Awak ingat lagi kan? Belum terpoleh maksudnya adalah hasil yang awak dapat secara advance. Sekarang baru bulan 4. Tapi orang tu dah bayar dah siap-siap. Padahal benda tu bulan 5. Itu terpoleh maksudnya. Okay, kita ada transaksi tu. Transaksi tu awak boleh buat dekat muka surat. Awak tolong buka dekat muka surat 13. Okay, dekat muka surat 13 nanti awak akan nampak. This one nampak tu. Menerima cek. Okay, semua orang amount berbeza. Okay, untuk tempahan produk bagi bulan Mei. Padahal sedangkan sekarang ni kita baru tengah buat bulan April. So, inilah kita panggil sebagai hasil belum terpoleh. So, I akan ambil this amount lah. Alright. So, jadinya jualan bagi tempahan produk bagi bulan Mei adalah sebanyak 3720. So, nanti ini tak ada apa-apa pengiraan. Sorry. Okay, ini tak ada apa-apa pengiraan. Apa yang I cuma buat adalah dekat jualan tu ada include sekali kan, ada tambah sekali dengan yang ni. Sepatutnya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ini bulan 5 punya. Yang I nak kira untuk jualan bulan 4. So, apa I akan buat nanti dekat jualan, I kena tolakkan dia. I kena tolak balik lah. Sebab I tak boleh include. Okay, plus kita ingat kita akan wujudkan perkataan apa? Tambahkan perkataan jualan yang mana belum lagi sebab apa nama dia belum terpoleh? Awak tak sepatutnya terima, tapi awak dah terterima awal lah. Sebab tu nama dia belum terpoleh. Okay, so awak just ni. Ini awak ambil nombor masing-masing. Tengok aja dekat muka surat 13 tu. Okay, yang 30/4 tu. Okay, ambil saja amount tu. Okay, so itu kita akan jadikan dia sebagai penerasan bagi hasil belum terperoleh. Alright. So ini sahaja penerasan yang kita akan buat. Ada 11 perasan. Okay, termasuk dengan inventory akhir. Okay, so lepas kita dah settle bahagian dengan perasan ni, kita akan masukkan dia pula. Kita kena buat dulu journal arm, baru kita buat ledger arm, baru kita boleh sediakan imbangan duga yang latest, yang mana kita panggil sebagai imbangan duga
selaras. Okay? So tolong settlekan dulu untuk perasaan ni. Nanti baru kita continue untuk next part. Alright? So I think that's all untuk video kali ni. So kita jumpa untuk next part. Jumpa lagi. Assalamualaikum and bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.